Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Subscribe dulu geng, tekan like sekali, komen lah apa-apa. Okey. Hari ni aku nak berkongsi soal kenyataan Hamzah Zainuddin yang semalam mengatakan zaman Perikatan Nasional adalah pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam Malaysia sepanjang 20 tahun. Daripada tahun 2003 hinggalah 2023. Hamzah Zainuddin kata dialah yang terbaik sepanjang pemerintahan. So aku akan bawakan video brother ni dan berkongsi bersama kita bersama-sama. So kita boleh nilai adakah tindakan yang dibuat oleh Perikatan Nasional tu bagus untuk negara ataupun tindakan yang dibuat oleh Perikatan Nasional sewaktu depa memerintah memburukkan negara. So brother ni dia explain A sampai Z, bagus dan tidak bagus dia dekat mana. Apakah betulkah zaman Perikatan Nasional memerintah negara membangun kan, ekonomi berkembang? Betulkah? Ataupun dia just petik, dia kumpulkan sekali dan dia kata dialah yang paling bagus. So jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh brother ni dan kita ulas di akhir. Jom sama-sama kita dengar. Yakni dari tahun 2021 hingga 2022, negara mencatatkan pertumbuhan purata KDNK 5.9% tahun. Mengambil contoh pertumbuhan ekonomi negara pada 2022 pada kadar 8.7%, Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin menegaskan pencapaian itu adalah yang terbaik dalam tempoh 20 tahun. First of all guys, sebelum saya ulas lanjut pasal video ni, yang kecoh semalam tu pasal MP Larut cakap kadar pertumbuhan ekonomi negara 8.7% tu, saya minta korang tolong keluar daripada pemikiran politik masing-masing. We will talk purely based on economic facts. Lagi satu guys, saya buat video ni bukan untuk berpolitik, tapi saya buat untuk bagi korang pandai dan nak ajak korang mempunyai satu critical thinking untuk menilai. Alright guys, pertama sekali, kalau korang dengar betul-betul ucapan daripada MP Larut tadi, dia ada cakap tahu kadar pertumbuhan ekonomi negara secara purata daripada tahun 2021 kepada tahun 2022 adalah sebanyak 5.9%. Sebelum aku ulas lebih lanjut, jom aku share dengan korang macam mana dia dapat figure ni. Dekat atas ni guys adalah kadar pertumbuhan GDP kita bagi setiap tahun. Jadi macam mana dia dapat 5.9% tu? Dia ambil 3.09%, dia tambah 8.69%, dia bagikan 2. So dia ambil daripada 2021 sampai 2022. Jadi dapatlah average 5.9% selama 2 tahun. Akan tetapi, korang jangan lupa satu benda ni, bahawa kerajaan PN start take over the government since the first quarter of 2020. Dan satu lagi fakta penting, kita jangan lupa diorang start berbelanja di bawah economic stimulus package yang dinamakan sebagai package prihatin sebanyak 250 bilion apabila diorang take over. Sebab itulah guys, kalau korang tengok kita punya carta defisi dekat atas ni, dia mula melambung sejak tahun 2020. Jadi untuk evaluate diorang punya performance ni, kita tak boleh ambil daripada tahun 2021 ke tahun 2022 je. Kita kena start daripada tahun 2020. Iaitu dalam tempoh 3 tahun. Sebab apa? Diorang start berbelanja besar dan menyebabkan defisit yang besar sejak tahun 2020. Dan kalau korang perasan, MP Larut juga ada cakap bahawa kita punya average growth selama 2 tahun tersebut adalah sebanyak 5.9%. Tapi macam saya cakap tadi, kita tak boleh start daripada tahun 2021. Kita kena start daripada tahun 2020, iaitu 2020, 2021 dan 2022. Kita ambil average selama 3 tahun ni dan korang akan dapat bahawa average growth bukanlah 5.9%, cuma 2.1% sahaja selama 3 tahun, iaitu selama diorang mentadbir. Dan yang kedua pula, korang dengarkan, dia ada cakap juga bahawa kadar pertumbuhan sebanyak 8.7% ni adalah yang terbaik dekat negara kita dalam tempoh 20 tahun. Untuk yang ni, saya setuju. Memang itu adalah kadar terbaik dalam tempoh 20 tahun. It's a fact. Kita tak boleh nak nafikan. Akan tetapi, kalau korang tengok daripada kita punya aspek carta defisit dekat atas ni, korang akan nampak dalam masa 30 tahun ini adalah defisit yang terburuk sekali dalam sejarah negara kita.
Iaitu selama 3 tahun ni guys. Korang nampak dekat sini. Of course kita faham, dalam masa kemelesatan ekonomi memang kerajaan kena berbelanja lebih. Contohnya pada tahun 2009 ni, kerajaan pun berbelanja lebih dan mengakibatkan defisit. Kalau korang masih ingat, pada tahun 2009, kita pun ada melancarkan satu economic stimulus package due to contraction in our GDP yang berjumlah sebanyak 60 bilion ringgit. That's why kalau korang tengok kita punya defisit, dia meningkat dengan mendadak pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2021, kita lancarkan lagi satu economic stimulus package yang dinamakan sebagai Pemerkasa Plus. Sebab tu kalau korang tengok defisit kita bertambah teruk pada tahun 2021. Untuk pengetahuan korang guys, sejak tahun 2020 kita sebenarnya telah melancarkan sebanyak 7 economic stimulus package. Contohnya macam wage subsidy program, special grants for SME, government guarantee scheme, yang mana total adalah sebanyak 91 bilion US dollar. Jadi guys, kesimpulannya memang benar 8.7% tu adalah satu pertumbuhan yang memang tinggi sejak 20 tahun. Akan tetapi kita kena ingat bahawa kadar pertumbuhan itu sebenarnya disokong oleh pertambahan peningkatan berkali-kali ganda di dalam hutang kerajaan. Mungkin kita boleh buat macam tu dalam 1, 2, 3 tahun, tapi kita tidak boleh selamanya berada dalam kedudukan macam tu. Sebab kalau kita teruskan dengan cara spending macam tu, satu je jawapannya, negara kita boleh bankrupt. Okey geng, faham kan? Jadi aku pun bukan orang ekonomi, tapi bila aku duk dengar brother ni explain setiap hari dia keluarkan video-video dah. Jadi kita dapat faham sikit demi sikit, walaupun sikit. Cuba hampa bayangkan, paling teruk zaman Perikatan Nasional 2022, negara kita defisit 6.5%. Dan tahun ni 2023 semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih defisit 5.5%. Macam ni lah. Gaji kita hanya RM2,000, tapi setiap bulan kita belanja RM2,500 ataupun ke RM3,000. Padahal income kita hanya RM2,000. So mana lagi pergi RM1,000 tu? RM1,000 tu kita berhutang. Seperti hak yang macam tu lah dibuat di zaman Perikatan Nasional. Kalau hampa tengok antara macam 2020, 2021, 2022, apabila kemampuan komitmen hak yang kerajaan ni tinggi, komitmen tinggi, tapi kerajaan tak ada duit. Kan? Jadi terpaksa berhutang. Apabila berhutang, dah apabila dia dah keluar daripada kemampuan, jadi macam ni lah. Kan? Aku ingat lagi waktu first kali kita buat lockdown. Setahun hampir setahun parlimen ditutup. Dan apabila dibuka balik parlimen dan ada sidang parlimen, Lim Guat Eng tanya, buat apa 250 bilion simpanan kerajaan? Kan? Tahu-tahu sebelum tu zaman Muhyiddin dia ada lancarkan untuk pakej rangsangan 250 bilion. Dan pakej rangsangan tu bagi duit kepada rakyat. Kerajaan guna duit simpanan untuk bagi kepada rakyat. Sedangkan aku ingat lagi kenyataan Lim Guat Eng, waktu tu ekonomi masih okey. Waktu mula-mula COVID masuk, ekonomi masih okey, walaupun dah terjejas walaupun sikit, kan, tapi ekonomi masih okey. Kita patutnya waktu tu kita buat hutang dan duit simpanan ni simpan dulu. Kan, tapi kerajaan dah korek simpanan segalanya bagi kepada rakyat. Lepas tu kerajaan dah tak ada saving. So apabila kerajaan dah tak ada saving, barulah kerajaan nak buat hutang. Waktu tu ekonomi dunia dah teruk. Hang bayangkanlah kalau hampir buat hutang bank, dia punya interest tinggi, memang teruklah kerajaan kena bayar balik. Cuba bayangkan kerajaan berhutang sewaktu kerajaan ada simpanan besar, 250 bilion kerajaan tu ada simpanan. Waktu tu kita buat hutang, of course lah kita akan dapat interest rendah. Lepas tu adalah kukuh lah, aku nak cerita pun payah jugalah, tapi itulah kan, dalam masa seperti mana brother tu cakap, dalam masa 30 tahun defisit paling teruk sekali sewaktu zaman Perikatan Nasional pemerintah. So baru-baru ni pun ada juga ada bunyi war-warkan kerajaan akan laksanakan GST, akan buat GST pula. Dan
Ada orang pergi tanya Rafizi dan Rafizi Ramli cakap kerajaan tidak tolak pelaksanaan semula GST, dan aku akan bawa juga brother ni explainkan kepada kita. So jom sama-sama kita dengar soal GST. Kerajaan tidak menolak untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST yang telah dimansuhkan sebelum ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagaimanapun berkata, kerajaan akan mengutamakan strategi untuk meluas. Okey guys, apa khabar semua? Hari ni jom kita bercerita mengenai GST. Semakin hari, semakin kuat kedengaran ura-ura bahawa GST bakal diperkenalkan semula. Dan korang tahu kan, GST ni pada asalnya diperkenalkan semasa pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Akan tetapi, pada tahun 2018, apabila kerajaan baru mengambil alih, iaitu PH 1.0, mereka telah bertindak untuk scrap GST ini. Dan selepas itu, apabila berlakunya U-turn, kita kembali kepada sistem cukai yang lama iaitu SST. Bila kita kembali kepada SST saja, kerajaan persekutuan sebenarnya telah kehilangan hasil cukai sebanyak 30 hingga 40 bilion ringgit. Jadi pada saya, sebenarnya pelaksanaan di dalam GST ni bukanlah mengenai what if. Dia lebih kepada persoalan when. Iaitu bilakah cukai GST ni akan diperkenalkan semula. Sebenarnya guys, pada pandangan saya rasa bahawa pemansuhan GST pada tahun 2018 yang lalu adalah satu kesilapan. Sepatutnya kerajaan pada masa itu tidak menghapuskan sepenuhnya GST. Kalau diorang rasa bahawa cukai itu kadarnya agak tinggi pada 6%, boleh saja turunkan kepada 4 atau 3%. Tapi nak buat macam mana? Dah dimansuhkan, kita terpaksalah perkenalkan balik, betul tak? Okey guys, saya cuma nak menekankan beberapa perkara lah yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan seandainya mereka nak memperkenalkan balik GST ni. Okey, janganlah kita membuat kesilapan-kesilapan yang sama seperti mana sebelumnya. Perkara pertama guys, ialah dari segi dia punya kadar dia. Janganlah kenakan kadar pada 6% pula. Lagilah sekarang ni orang tengah semua kuasa beli kurang kan. Kenakan 6%, marahlah orang. Jadi jika kerajaan nak melaksanakan semula, letaklah di dalam kadar di antara 3 ataupun 4% sahaja. Dan yang kedua pula guys, dari segi tax refund. Jangan pula buat kesilapan yang sama macam pentadbiran dahulu. Fikirkan macam manakah kita nak refund GST ni semula dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga guys, ini saya nak pesan sikit lah dari segi bocoran. Bocoran ni kena jaga. Kita tak nak lah kita memperkenalkan cukai GST ni. Akan tetapi pada masa yang sama berlakulah kebocoran. Sana bocor, sini bocor, sana kena songlap, sini kena songlap. Itu kita tak nak lah. Terutamanya di dalam laporan Ketua Audit Negara next year, kita tak nak lagi dengar bocoran-bocoran ni semua guys. Dengan itu, orang tak adalah nak komplain sangat kan. Okay guys, itu saja pandangan saya mengenai GST buat masa ni. Saya fikir secara keseluruhannya GST memang perlu dilaksanakan. Lebih-lebih lagi, kerajaan menyasarkan bahawa pada tahun 2025 nanti, kita punya defisit akan mencecah paras 3.5%. Dan saya percaya dengan adanya GST, ia akan dapat banyak membantu kerajaan untuk menurunkan defisit itu. Macam biasa guys, kalau korang suka video ni, janganlah diam je. Bagilah saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey geng. Okey, pada aku setelah aku faham dengan GST, dia ada bagus dia dan dia ada buruk dia. Sebab kalau macam GST ni, sehingga orang-orang miskin yang di bawah pun dikenakan juga GST. So itulah, kita pun tunggu sebab sekarang ni majoriti macam ni lah orang cakap. Dulu kita pernah gaji 10,000, kita pernah gaji 7,000. Tahu-tahu waktu tu gaji kita sedap 10,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Tahu-tahu untuk tahun ni, tahun depan gaji kita 3,000. Oh naya, seperti itulah yang berlaku di zaman Pakatan Harapan, waktu zaman tu Dr. Mahathir, dan juga waktu zaman Perikatan Nasional. Jadi terpaksa berhutang disebabkan duit tak ada. Sebelum ni tak apalah, ada GST waktu
Waktu zaman Najib ada GST, kerajaan boleh berbelanja dan kerajaan ada duit yang banyak. Tahu-tahu bila GST dimasukkan hanya ada SST, kerajaan dah hilang 30 ke 40 bilion. So kerajaan waktu zaman Mahathir memang agak nyawa-nyawa ikan, terpaksa berhutang. Ya, terpaksa berhutang, dan naik pak zaman PM terpaksa terus berhutang. Zaman Ismail Sabri pun terpaksa terus berhutang sebab apa? Sebab kerajaan tak ada duit. Kan? Jadi dia ada bagus dia. So sehingga taran ni je dulu. InsyaAllah kita akan sambung untuk video yang akan datang. So tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.